Okay, kita masuk pada task 3. Okay, task 3 ni linear search. Okay, linear search. Jadi linear search ni kamu akan guna dalam assignment nanti. Okay. Linear search dia punya definition or sequential search is a process of finding a target value within a list. Okay. Kita nak cari sesuatu di dalam list. Contoh kalau kita buka coding this one, okay, dalam list kita ada nombor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay, saya terus run lah supaya kamu faham. Okay, let's say saya nak cari nombor 20. Kamu lihat sini, nombor 20 di sini berada pada indeks 1. Okay, jadi saya nak cari nombor 20. Okay, dia akan keluar. Okay, nombor 20 ni is present at index 1. Okay, kita cuba lihat yang lain pula. Saya nak cari nombor 40. Kalau kita lihat nombor 40 ni, dia berada pada indeks 3. Okay, nombor 40 ni berada pada indeks 3. Keluar tak? 40. 40 is present at index 3. Okay. Okay, itu kalau nombor yang dijumpai. Kalau nombor tak dijumpai, macam mana? Okay, let's say nombor yang kita nak cari nombor 100. Kamu lihat dalam list ni tak ada nombor 100. Tapi macam mana dia nak tulis? Okay, jadi kalau nombor 100 tak ada, dia akan tulis element not found. Okay, jadi apa yang kamu lihat ni adalah linear search. Dia cuba cari sesuatu elemen di dalam list. Itu masuk linear search. Okay. Okay, problem statement dia. Write a program that required user to input a value to search. Macam tadi kamu nampak, saya masukkan nombor yang nak saya cari. Okay. If a match is found, then the index of the element is displayed. Kalau nombor yang saya nak cari tu wujud dalam list, okay, dia akan bagi tahu kat mana indeks tu berada. Nombor tu berada di indeks mana. Macam tadilah. Otherwise, message element not found is display. Kalau elemen tu tidak ada dalam list, dia akan keluarkan message element not found. Okay. Jadi, macam mana kita nak buat dia punya program? Okay. Pertama sekali, okay, untuk case programming ini, kita setkan indeks dia. Bukan set indeks, kita setkan elemen dia. Okay. Jadi elemen ni kita dah masukkan. Iaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kita ada 7 elemen pada indeks 0 sampai indeks 6. So semua ni adalah integer. Nama elemen ni, nama array ni adalah array. Boleh kita boleh namakan array tu adalah array. Okay, jadi yang satu baris ni kita panggil dia declare, create and initialize. Ni saya dah terangkan dalam sebelum ni. Okay, task sebelum ni. Okay, kemudian line yang ini, okay, saya lupa pula. Kita pergi line number. Okay, line yang ini, system.out.print, kita bagi satu text, enter value to search. Okay, prompt user to enter a value to search. Kita buat satu text untuk supaya user masukkan nilai yang dia nak cari. Okay, dan benda yang nak cari tu kita masukkan dalam variable search. Okay, kenapa variable search ni tak ada box I? Kan kadang-kadang kita buat box I macam ni kan. Kenapa tak ada? Sebab search ni bukan array. Okay. Yang array adalah ni nama array ni, ini array. Okay. Search kita tak declare pun atas ni sebagai array. Okay. Kita baru declare di bawah ni. Ini baru kita declare. Yang search ni bukan array Dia bukan array. Dia hanya menerima ayat. Dia hanya menerima nombor yang dimasukkan pada ayat ini. Enter value to search. Kalau saya masukkan nombor 20, nombor 20 tu akan disimpan di dalam variable search. Okay, jadi input.nextInt. Okay, input statement lah, ni biasalah. Okay, found.
Integer found equal to 0. Ini dia setkan value untuk found. Okay, dia setkan value found to 0. Set saja, initialize saja. Okay. Pada mulanya dia setkan 0 lah. Sebab belum ada nombor yang dimasukkan. Alright. Okay, line 13. Okay, line 13 ni untuk scanning. Jadi dia scan daripada indeks kosong, this one, indeks kosong mewakili nombor 10 ni, sehingga indeks terakhir. I is less than array.length. Array.length ni berapa nilainya kelas? Array.length ni nilainya 7, ada 7 elemen kan? Jadi I is less than 7 mean I is 6. Indeks 6 yang ini. So dia akan scan daripada indeks 0, okay, 10, sehingga indeks 6. This one. So dia akan scan semua ni. Indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa maksud saya kata scanning? Scanning bermaksud dia cari nombor tu. Kalau kita masukkan nombor 20, dia akan cari dalam list. Okay. Jadi dia akan cari daripada indeks 0 sampai indeks yang terakhir. Okay. Yang ini dia naik 1 lah. Okay. Dan kamu nampak di sini, untuk linear search, kita gunakan single selection. If, tak ada else Jadi bahagian sini sampai sini, kita gunakan single selection. Jadi apa yang kita nak buat ialah, if, jika, search apa yang ni kan? Search nombor yang kita masukkan tadi. Enter value to search. Dia akan simpan dalam search. Jika nombor tadi yang kita masukkan adalah bersamaan dengan equal salah satu nombor di dalam array. Ini maksudnya jika nombor yang kita masukkan tadi di dalam variable search sama dengan salah satu nombor di dalam array. Faham kan maksud dia? Okay. Jika nombor tu ada di dalam array, maksud yang ini adalah ada di dalam array, maka apa yang kita nak keluarkan, system.out.println, apa yang kita nak keluarkan ialah nombor tadi, search tadi, okay, nombor yang kita masukkan kat keyboard tadi, okay, akan keluar perkataan kalau 20, kalau kita masukkan nombor 20, 20, okay, is present, okay, plus, okay, at index. Saya rasa plus at index ni tak perlu buat macam ni lah kelas. Kawan saya yang buat ni. Sebab ni tak ada apa-apa ni. Dia macam ayat ni boleh terus sambung ni macam ni kan. Sebab ini yang nak keluar. Text dia is present at index. Tengok balik jap. Is present at index. Nombor 30 ni daripada RAM. Nombor 2 ni daripada RAM. Kenapa kita nak pisahkan perkataan tu? Okay, kita tak perlu pisahkan. Jadi kamu betulkan nanti. Kamu padam tu. Okay, jadi ini daripada RAM. Ini daripada RAM. This one. Okay. Search yang kita masukkan tadi. Let's say kita masukkan nombor 20. Okay. Is present at index I. Okay, nombor 20 dah tengoklah. Nombor 20 ni ada dekat index 1. Jadi dia akan keluarkan nombor 1. Okay, jadi found tadi adalah dia akan jadi flag. Ni panggil flag Flag tu macam penanda dia. Jadi found tu daripada nilai kosong akan menjadi nilai 1, bermaksud dia jumpa. Found equal to 1 bermaksud dia jumpa. Okay, tapi pada permulaan kita setkan found equal to 0, belum jumpa. Maksud 0 tu belum jumpa. Tapi di dalam ini kita setkan dia dah jumpa. Jadi found equal to 1, dah jumpa. Okay. Okay, ini untuk if yang pertama, single selection. Okay. Jadi bila kamu nak buat, di bawah if tu kamu kena buat curly bracket lah. Curly bracket tu adalah line 17, 18 ni adalah kepunyaan if line 15. Okay. Jadi curly bracket ini dan curly bracket ini kepunyaan for. Ya, jadi secara keseluruhannya ini sampai sini kepunyaan for. Line 15 sampai line 19 ni kepunyaan for. If yang kedua,
Okay, if yang kedua ni di luar 4 Ingat, yang ini di dalam 4. Line 14 sampai line 20 di dalam 4. Okay, ni 4 punya. Tetapi if ni bukan 4 punya If ni di luar 4. Tapi dia single selection. Jadi kamu kena ingat, kalau nak buat macam ni, nak buat programming yang ini, ada if yang di dalam 4, ada if yang di luar 4. Ni di luar 4. Okay. If yang di dalam 4 ni khas untuk yang dijumpa, found equal to 1. If yang di luar 4 ni untuk yang dia tak jumpa, found equal to 0. Found equal to 0 bermaksud dia tak jumpa. Okay, bila dia tak jumpa, apa kita nak keluarkan perkataan? System.out.println element not found. Okay. Jadi bila kamu nak buat programming ni, okay, saya ulang lagi sekali. Pertama sekali, programming ni, dia punya elemen telah disetkan dalam program. Okay. Kemudian, pada line 9 ni, kita nak enter value yang kita nak cari. Dan value yang kita nak cari tu kita dah enter, dia akan simpan di dalam search. Okay, dia simpan dalam search. Kemudian kita setkan found equal to 0. Dengan kata lain, found belum jumpa. Okay. And then, kita buat for. For yang kita nak buat ni daripada line 13 sampai line 20. Okay. Jadi macam biasa, ini permulaan indeks iaitu 10. Yang ini pengakhiran indeks iaitu 70. Okay. Yang ini bermaksud setiap indeks akan dicek satu per satu. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5 dan indeks 6. Okey. Itu maksud yang daripada sini sampai sini. Okey. Kemudian di dalam for tu kita kena buat single selection if. Okey. Search. Kan tadi kita simpan nombor tadi dalam search. Search. Kalau nombor tadi yang kita simpan, okay, ada bersamaan dengan, ni maksudnya ada di dalam array I. Ini array I. Okay. Maksudnya jika search tadi ada dalam array I, itu cara nak baca. Saya ulang. Jika search tadi, nombor yang kita masukkan kat keyboard tadi ada dalam array I, apa kita nak buat? Okay, kita akan cetak search tadi. Okay, nombor yang kita nak cari tadi, keluarkan perkataan is present at index. Okay, index yang keberapa? Nombor yang kita nak cari tadi. Kalau nombor 20, dia akan berada di index yang 1. Okay, nombor 40, index yang 3. Okay, index 3. Okay, dan kita kena setkan flag dia found equal to 1. Bermaksud kita dah jumpa indeks tersebut. 1 ni bermaksud dah jumpa. 0 ni bermaksud belum jumpa. Okay, jadi settle untuk yang dah jumpa. Yang dah jumpa daripada line 14, daripada line 13 sampai line 20 ni. Ni untuk yang dah jumpa. So kita kena buat satu programming lagi untuk yang belum jumpa, iaitu nombor 20, line 21 sampai line 24. Okay, yang belum jumpa, okay. If found belum jumpa, equal to 0 tu bermaksud belum jumpa. Okay. System.out.println kita cetakkan element not found. Okay. Contohnya macam ni. Okay, kita cari nombor yang ada lah, nombor yang ada dalam list tadi kita nampak nombor 60 kan. Nombor 60 dekat index mana? Index 5 kan. 60 is present at index 5. Okay. So kita cuba masukkan nombor yang tak ada dalam list. Let's say nombor 1000. Nombor 1000 tak ada kan. Jadi dia akan buat element not found. Okay. Jadi cuba kamu buat checkpoint 3. Checkpoint 3 kamu masukkan list nombor berikut. Namakan array to test. Okay. Dan cuba kamu try linear search untuk nombor-nombor yang ada dalam list. Dan cuba try linear search untuk nombor yang tiada dalam list. Okay, jadi kamu modify lah
modified coding ini. Okay, cuba kamu try. Yeah, then display odd element in the array. Oh, di dalam checkpoint 3 ni, kamu kena displaykan odd element, nombor ganjil. Jadi kamu kena ada extra pemikiran untuk ubah coding task tree. Coding task tree ni hanya untuk jumpa tak jumpa. Okay, kelas? Tapi checkpoint 3 ni yang saya lihat di sini, nombor-nombor dalam list ni 97, 75, 53, 86, 64, 13, 37, 57, 24, 46, dia bercampur di antara nombor genap dengan nombor ganjil, kelas. Okey. Jadi kamu tahu untuk bezakan nombor genap dengan nombor ganjil, kamu kena gunakan modulus kan? Okay. Cuba kamu gunakan modulus untuk asingkan nombor genap dengan nombor ganjil. Tapi expected output dia nak nombor ganjil. Jadi dalam array ni kamu kena keluarkan nombor ganjil. 97, 75, 53, 13, 35 dan 57. Yang ini saya nak jadikan kamu assignment untuk dihantar pada tarikh yang akan saya beritahu di dalam Telegram nanti. Okey? Kamu tunggu. Okay, yang ini saya nak kamu jadikan assignment untuk masukkan di dalam Google Classroom. Cuba kamu buat. Okey? Sebab yang ini ada mirip-mirip assignment yang akan kamu buat. Baik, nanti kejap lagi kita sambung task